4:30 dah kena kejut bangun. Untuk mak gentil ke karipap. Klim ke karipap panggil. Gentil lah. Penceramah yang paling lawa sekali gentil ke karipap Samsul Rebat lah. Orang perempuan pun belum tentu boleh lawan saya. Tanya siapa yang tak pandai gentil ke karipap, cakap. Kau setakat main lekat-lekap, cakap. Sama-sama. Samsul Rebat memang gentil ke karipap satu. Ada sekali tu isteri saya dia ambil yang tanah liat peledo tu, dia ambil kan, dia cubalah ambil, dia nak buat macam kuih karipap macam ni kan, mai sini saya kata, saya buat nipis, halus, cantik. Macam mana buat tu dia. Tapi dulu waktu pukul 4:30 bangun kena kuih karipap, kuih donat tu kena golek-golekkan dekat pasir tu, kena dekat dengan kipas tu sebab nak bagi sejuk kan, kalau tidak tak melekat gula caster tu. Tutak, lepas tu kuih lopeh tu bulat-bulat kan tu. Dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang bahagia, Puan Hajah Umi Kalsum binti Ali, selaku guru besar di Sekolah Kayangan saya panggil pada dulu Indrapura. Dan begitu juga Cikgu Bahrom yang juga pernah menjadi guru besar di sini. Saya ingat dia dah pencen ni. Berapa tahun ni? 8. Oh, tak lama lah. Tapi saya datang bila lah saya datang? Lamanya dah. Seterusnya guru-guru penolong kanan, guru-guru kebit kedang, ketua bidang, dan seterusnya guru-guru dan juga ibu-ibu dan bapa. Ibu-ibu dan bapa tak ramai kan. Alhamdulillah. Dan adik-adik yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Jadi hari ini bila sebutkan tentang pembangunan anak-anak ni, adik-adik ni semua, jadi motivasi nak bagi kepada mak ayah ni ialah nak tegur, nak marah pun tak boleh, sebab yang problemnya tak datang kan, yang bagus yang datang ni kan, ibu-ibu yang bagus yang datang. Tapi nak beritahu bahawa pendidikan awal anak ni penting. Pendidikan anak ni penting. Dan memberikan ni hari ni saya datang nak share mungkin sudut pandang saya ya. Anak-anak ni adalah bab kata yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, anak-anak ni ibarat kain putih ya. Maka terserah pada mak ayahnya nak mencorakkan, nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, terserah pada kita. Dan anak-anak hari ni tak macam dulu, iaitu mereka terdedah dengan dunia maklumat yang terlalu hebat. Zaman dulu, zaman Puan Hajah Umi Kalsum, TV pun TV 1, TV 2 je kan. TV dulu pun buka pakai pintu kan, dulu tak ada remote, saya jadi remote kan. Zaman kita dulu, kita yang kena tekan TV tu untuk ayah kita. Tekan 1 tersumbul 2, tekan 2 tersumbul 3, 1 sampai 8 semua TV 1, TV 2 kan. TV start pukul 5 dulu, paling awal tu pukul 5 kan. Kalau tekan awal lagi 4 jam je kat TV kan. Jadi itu satu dimensi kehidupan yang sangat berbeza. Dan hiburan yang ada cuma TV je. Itu sebab dia sebut dulu pengaruh TV dan radio kepada anak-anak. Dulu macam tu lah. Hari ini pengaruh media sosial. Hari ini bukan hanya budak-budak setua-tua manusia pun dah terlibat dengan media sosial. Jadi ini adalah zaman yang sangat mencabar. Tapi apa pun dalam nak berjaya, semua orang kena ingat
Dalam nak berjaya sebagai mak ayah, ada beberapa perkara yang kita kena ada. Ni yang pertamanya, kita kena sabar. Mendidik anak-anak ni kena sabar. Dia tak macam dulu. Kalau orang dulu dia lain. Orang dulu walaupun dia merotan, walaupun dia menyebat dengan teruk pun, tapi dia niat mendidik, semua jadi orang. Kan, semua jadi orang. Tapi hari ni sebat sikit, lain keadaannya. Anak-anak ni kenapa? Kalau sebat sekali matilah. Sebab ketahanan dia tak sama. Ketahanan dia tak sama. Dulu Ustaz Fairuz dulu, dia kecil-kecil dia dah pergi kebun. Dia dah buat macam-macam, banyak pokok semua kan. Atau Negeri Sembilan tu dia pergi mengacarkan semilang. Dia nanggap ikan puyuh dekat kat lubuk-lubuk tu, dia dah biasa. Jadi setakat kena sebat sikit tu, acah-acah nangis sikit biar ayah dia berhenti rotan dia kan. Tapi budak sekarang kalau kena rotan tu, dia tak ada ketahanan macam tu. Mulalah lari rumah, waktu dia melawan, dia tantrum dan sebagainya. Zaman berubah, tapi niatnya sama. Kan, niatnya sama. Mendidik jangan sampai mengherdik. Tu dia ayat dia kan. Siapa punya idea tu? Kan? Menegur jangan sampai menghina. Meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Tak tahulah mak ayah dapat tak ni yang buku programnya. Kan belakang tu, saya memang gemar perhati apa benda yang ada dekat sekolah tu. Termasuk ni, bagus betul ayat ni. Menegur jangan sampai menghina. Dia kena pandai level-level tu. Dan benda tu diajar oleh Nabi sebenarnya. Nabi ajar, ayat-ayat ni Nabi ajar. Nabi ajar macam mana nak didik anak kita. Kita nak rotan tu bila tahap dia. Kadang-kadang kita rotan untuk benda-benda lain. Kita lepaskan geram, kita pukul anak tu sampai satu tahap, ada yang mati kan. Sebab rupanya cara kita nak beli, niat tu kena betul. Dalam bersempena dengan Ma'al Hijrah ni, Nabi ajar kita apa? Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang buat satu perubahan tu, berhijrah tu kan, kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Betul dia. Peniat itu. Aku ni rotan anak aku ni sebab aku nak didik dia. Sudah tentu kita tahu tahap dia mana. Kan? Jadi ingat, sabar banyak-banyak. Kedua, syukur. Syukur sangat kita wajib ada anak yang boleh kita bentuk. Kita ada peluang. Ada orang tu mungkin belum direzekikan anak, ataupun direzekikan anak mungkin tak ramai. Kita pula tak ada kerja lain, beranak tiap-tiap tahun. Contoh, dah rajin dia beranak. Rajin betul. Pada orang istilah Negeri Sembilan, rajin kan? Rajin beranak kan? Bukannya ramai kan, berrajin. Tapi anak ni tanggungjawab. Anak ni tanggungjawab dan amanah. Kenalah kita didik dia ikut sehabis baik apa yang kita boleh buat. Syukur. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita huraikan bab syukur, pertamanya dengan lisan kita, alhamdulillah aku ada anak, mudah-mudahan Allah bagi aku kekuatan untuk didik anak aku. Kedua, dalam hati mensyukuri nikmat ni datang daripada Allah. Ketiga, tindak tanduk perangai dan perbuatan biarlah melambangkan kesyukuran kita kepada Allah. Caranya apa? Caranya dengan mendidik anak betul-betul. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan kita rosakkan anak-anak kita. Macam mana boleh rosakkan anak-anak kita? Nak duduk diam, ambil ni phone, diam. Itu salah satu cara awal nak rosakkan anak. Nah, diam, ambil phone. Diam, tablet. Diam, pagi ni kan. Dah butuhkan caranya. Kontrol. Kita kena kontrol. Cara kontrol ni senang je. Cara kontrol senang. Bukannya kita suruh dia berhenti main, tapi programkan apa yang patut dibuat dalam satu hari. Bangun pagi, subuh, kejut. Kemudian pergi sekolah. Balik sekolah apa kena buat? Siapkan homework dulu. Lepas tu siap homework. Lepas tu tengok baca dalam grup WhatsApp. Cikgu pun kadang-kadang dah buat grup WhatsApp kan. Cikgu dah buat grup WhatsApp dengan ibu bapa. Cikgu cakap, mak ibu bapa pastikan anak-anak siapkan homework yang ni. Kadang-kadang cikgu pun tak tahu mak ayah dia orang ni hidup ke tak lagi. Ada tu senyap, minta respon.
Yang seorang tu pula macam tu je jawab. Seorang tu sampai kujung tat tu lah kan. Jadi respon lah, InsyaAllah, terima kasih cikgu, saya tengokkan, itu je. Jadi cikgu tu rasa dihargai. Cikgu ni pun penat juga, tahu mak ayah penat, cikgu lagi penat. Tiap-tiap tahun melayan anak orang, tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun melayan anak orang. Cikgu cuti banyak, cuti pun macam tak cuti, banyak kerja nak buat. Lepas tu baru cuti sekejap, guru besar dah panggil datang, ada mesyuarat kan. Lepas tu hujung tahun ingat nak cuti dah ni, nak cuti, datang ada mesyuarat staff, datang ada mesyuarat. Lepas tu nak tentukan pendaftaran budak bila. Lepas tu muka yang sama jaga pengakap, muka yang sama kat jaga silat. Itu semua yang cikgu tanggung tiap tahun tu kan. Jadi kita ni dah okey dah tu. Tapi bukan bermakna kita buat konsep penswastaan dengan anak kita ni. Tu konsep penswastaan. Kerajaan ni contoh macam dulu Telekom ya, Telekom kerajaan swasta kan, dia privatization kan, penswastaan, dia jadi diri dia sendiri, dia tak bergantung pada dana kerajaan, dinamakan TM. Macam tu lah kita ingat proses penswastaan anak kita. Kurang tak kat sekolah, apa pandai lah cikgu tu nak ajar dia. Aku tak ambil tahu lah, salah. Dia sebenarnya adalah konsep usaha sama. Mak ayah dengan cikgu ni konsep usaha sama, kerja sama, bukannya lepas tangan. Apa pandai lah cikgu, pandailah dia ajar anak aku tu. Kalau anak aku tak pandai ni, semua salah cikgu. Tak, kita kena jadi support system. Itu sebabnya saya selalu sebut tentang maksud institusi. Apa maksud institusi? Jangan risau, penceramah kalau tanya biasanya dia jawab dia semua. Yang lain tak ajar, buat-buat lah macam nak jawab kan, macam tu kan. Apa maksud institusi? Institusi ni adalah merupakan struktur mekanisme bagi menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua ahli-ahli organisasi itu kena function, baru dinamakan sebagai institusi. Institusi pendidikan, mak ayah, guru-guru, murid-murid, semua kena function. Mak ayah tak function, dia tak nama institusi pendidikan, dia nama pendidikannya. Cikgu tak function, lagilah tak nama, pendidikan biasa je. Macam tu juga institusi keluarga. Ayah tak function, dia nama keluarga kan. Kan? Ataupun mak tak function, lagilah keluarga tu. Dia memang keluarga tapi tak function, tu je. Dia tak namakan sebagai institusi. Jadi itu yang kedua, syukur. Yang ketiga yang kena ada dalam hidup kita ni, tawakal, penyerahan. Bila kita dah usaha, barulah kita bertawakal. Keempat, redha dengan apa juga apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada anak kita. Anak kita belajar dah, kita tahu dia dah usaha, kita pun dah hantar dia tuition, tapi sekali result UPSR dia mungkin dapat 1A atau tak ada A, jangan kita maki dia daripada siang sampai ke maghrib kan. UPSR ada balik kan tahun ni kan? Ada tak? Tak ada lagi, tahun depan tak ada. Dah tak ada dah, langsung tak ada dah. Suka hati menteri lah. Tak ada lah kan, kejap ada, kejap tak ada. Ada peksa lah contohnya resultnya teruk kan, jangan kita marah dia, jangan. Sebab anak-anak kita ni perjalanan ni masih jauh, tapi bukan bermakna kita boleh selesa dengan keputusan yang teruk tu, tapi kita pastikan sejajar dengan usaha kita. Tolong balik kin salam dengan ayah masing-masing ya, kin salam ke ayah, pada ibu-ibu yang datang kin salam pada suami yang sibuk tak tentu arah ni, beritahu faham ayah ni sibuk kerja, tapi ada masanya kenalah juga ambil tahu. Engkau lah pergi, aku kerja. Engkau lah pergi, aku kerja, itu biasa. Tapi kalau ada tentang pengetahuan anak-anak, at least ambil tahu. Ni isteri je beritahu kan, bang anak kita ni macam mana bang, anak kita ni macam tu lah kan. Cakap dengan abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang, tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Tahu ayat dia macam tu. Faham? Pegang tangan suami. Abang nak jalan laju, berjalan seseorang, macam tu kata. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Cakap tu. Macam tu lah kan. Beritahu kat dia. Sebab kerjasama akan membawa kita, bawa keluarga kita lebih jauh lebih. Itu penting. Yang keempat, yang kelima, selepas redha tadi, ikhlas.
buat sesuatu ni bukan mengharapkan apa-apa ganjaran apa pun, tak ada. Ikhlas, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Nak berjaya dalam hidup ni bukan senang, dan terutama adik-adik kita. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba dia bergelar guru besar Puan Hajah Umi, kan? Puan Hajah Umi tiba-tiba aja jadi guru besar, tak. Proses dia panjang. Puan Hajah Umi kita ni, dia dah jadi anak murid, dia dah jadi pelajar sekolah menengah, dia pernah jadi pelajar universiti, kolej, maktab, dia pernah jadi guru biasa, dia pernah jadi ketua bidang atau guru kanan mata pelajaran, ini dia sebut. Dia pernah jadi apa, pernah jadi penolong kanan, kan? Penolong kiri pun pernah, sampailah dia jadi guru besar, kan? Tinggal step yang terakhir belum sampai lagi, bersara tu belum sampai. Saya dah sampai dah. Saya dulu bergelar pengarah undang-undang, legal advisor, nama qualified lawyer, you know. Peguam dulu, tapi saya ambil option untuk bersara, sebab saya dah tak tahu mana satu part time dah. Bila ceramah dah banyak sangat, macam jadi pengarah atau pula part time. Jadi saya kena decide. Saya bersara. Saya dah ada kad pesara, tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Jadi nampaknya muda tapi dah tua. Jadi saya ni macam tua sebelum usia, macam tu lah kan. Tapi ramai anak tadi kan yang cakap, muda pula nampaknya, tengok dekat-dekat, macam tu kan. Itulah dia, TV ni menipu banyak. Satu lagi, kalau ambil profil tu minta dengan PA saya, jangan ambil kat internet. Ambil kat internet tu yang keluar Kampung Jempol Negeri Sembilan ni, tempat lahir dia. Kalau tempat lahir kena sebut Batu Kikir dulu, Batu Kikir Jambatan Bosi tu dulu kena sebut Batu Kikir Jempol Negeri Sembilan. Jadi itulah dia, proses dia panjang, bukan tiba-tiba berjaya, bukan tiba-tiba jadi Samsul Lebat. Lepas tu bukan Hajah Umi tadi dah lah jadi guru besar, berapa banyak sekolah dah dia pernah pergi, kan? Siap kampung-kampungnya Ulu Banat semua dia dah pergi dah. Ini kehebat ni Cerantut ni. Dulu bila saya tengok dah berubah banyak Dulu saya ingat saya datang tu dulu macam tak banyak lagi lah, macam bangunan macam sekarang lah, kan? Okey lah, saya nampak. Saya memang ingat saya pernah datang sini lah. Saya ingat saya pernah datang, tengok Ustaz Fairul, datang lah ni, pernah datang lah sini. Jadi dan nak pula nama Indrapura tu susah nak lupa, kan? Rupa-rupanya kampung, tak tahu lah, kena Ustaz Said di Kuala Lumpur tu. Dia yang apa ni, dia yang beritahu, salam ke orang kampung, dia kata. Tapi kita proses dia panjang, kita akan melalui proses. Macam mak ayah, sebelum dapat bergelar mak ayah duduk dekat ni, macam-macam lah kita lalui. Kita pun pernah jadi anak-anak murid ni, kan? Itu yang pertama. Kemudian begitu yang kedua, perlu ada komitmen. Nak berjaya kena ada komitmen. Tu saya kata tadi, mak ayah. Tapi itulah ayah-ayah ni kadang-kadang dia gemar ambil ringan ni. Bukan cakap ayah ni termasuk yang cakap ni, sibuk dengan kerja je kan. Itu sebab orang bagi nama PIBG, Satuan Ibu dulu baru bapa, Satuan Ibu Bapa dan Guru-Guru. Kalau nak buang B tu jadi PIK lagi teruk pula, tak boleh, kena ada juga PIBG, kan? Itu sebabnya kita pernah dengar ibu negeri. Mana ada bapak negeri? Ibu negara, bapak negara pernah dengar? Tak ada. Ibu jari, bapak jari ni pun tak ada. Ibu roti, bapak roti ke? Tak ada, kan? Ibu sawat, bapak sawat tak ada. Semua pengiktirafan beri kepada wanita. Yang ada bapak ayam ada, kan? Yang itu dua-dua ada, pasangan-pasangan ada. Bapak orang ada, semua ada, kan? Tapi yalah, apa-apa pun komitmen kena ada. Komitmen tu tengok, semak kerja anak, dia buat apa, sikap kita kena ubah. Macam orang dulu-dulu, orang tegur anak kita, anak orang anak kita. Ini sekarang tak boleh pula. Kan jagalah anak kau sibuk pasal anak aku, apa hal, kata. Orang dulu kan, aku nampak anak kau mandi sungai tu beria dengan geng-geng dia. Ya ke? Itu makasihlah bagi tahu tu. Tidak, saya tak tahu. Balik kan siap, dah ready dah ya. Balik pintu tu, masuk zap daripada belakang. Pahal, perannya berat macam keren.
kan, kena tuntam. Kau pergi mana tadi? Pergi mana tadi? Dia pergi main apa? Cakap, ni basah-basah ni, bal ni. Mengaku mandi sungai sikit je. Kena lagi, tunai dapat. Tu belum cerita malam tu mak dia pula datang, bawa minyak tu, dia sental ni lagi. Pada muka kau. Muat lagi. Dia tak tahulah dia nak sapu minyak ke memang nak menyental lagi, tak tahu. Itu dulu. Sekarang tak boleh tegur pula. Bila menegur anak kita tu, kita kena faham itu adalah rahmat sebenarnya. Ada orang boleh tegur anak kita. Ada orang boleh nampak kesalahan anak kita untuk diperbetulkan. Kepada guru-guru, cikgu mana satu cikgu? Angkat tangan cikgu, mana cikgu? Cikgu yang berapa orang? 24 orang. Okey. Pada guru-guru, bila hari report card, jangan cakap elok sangat. Menyampah dengan skrip kau tu. Bila hari ibu bapa bertemu dengan penjaga tu, ibu bapa tanya, anak saya macam mana cikgu? Tengok masa tu lah ayat korang. Dia ni okey sebenarnya, kan? Dia ni baik, cuma ialah kan main banyak. Kalau dia belajar usaha sikit, insya-Allah dia boleh berjaya. Dia nyampahnya lah ayat tu. Cakap je lah tu terang. Peleset seko ni cakap macam tu. Biar mak bapak tu tahu. Budak ni saya tak tahu lah perangannya, tak siapa ngikut siapa pun saya tak tahu. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah, macam tu juga. Barulah bapak ni mandang, kau pemasalah kau ni. Siap kau balik kan. Barulah betul anak tu tak berani buat perangai kat sekolah. Bila tak buat perangai kat sekolah, sebab apa? Sebab dia takut, ni kan mau hujung tahun ni, habis cikgu aku cerita dengan mak bapak aku ni, perangai aku ni. Cikgu macam mana anak saya tak dapat nak explain. Bacalah sendiri. Dah ada senarai kemungkaran dan kejahatan yang dibuat kat sekolah. Macam tu je. Kan senang. Itu sebab mak ayah sebenarnya, bila dia beri kat dia ni okey, dia ni tak ada masalah pun, sikit je lah kena ni. Bila tiba-tiba ada hal berlaku, keluar surat khabar, media dan sebagainya, mak bapak kata ini salah guru. Saya tak yakin anak saya berterlibat dengan benda macam ni, sebab anak saya seorang yang baik, tak pernah ada masalah. Wah, tu ayat tu. Cikgu sendiri kata, cikgu kelas kata dia tu okey, baik, pendiam, tak banyak cakap, dan tak tahu belakang macam mana perangai budak tu. Semalam ada satu guru, dia share gambar dia beramai-ramai dengan anak murid dia. Dalam ramai-ramai tu tiba ada seorang tu buat signal tangan macam ni. Adalah ni, saya tak nak lipatkan lagi dua jari ni. Dia jari tengah je keluar. Bayangkan, marah, mengamuk, mak bapak dia marah. Cikgu tu pula tak perasan dalam ramai-ramai tu. Ada dua orang yang tunjuk signal macam tu. Maknanya isyarat lucah, isyarat tak elok lah. Jadi suami cikgu ni hantar budak cari budak tu. Itulah dia. Jadi jangan. Sebab apa? Ingat tak ada satu saya nak tengok, saya nak tanya kan dekat dalam, pernah viral lah dalam Instagram, dalam TikTok, macam mana seorang lelaki di jalan, dia nampak ayah tu, dia sepak ayah tu terbalik ayah dia, dia sepak ayahnya tu. Pernah tengok tak? Ada tak tengok tu? Dia sebelah utara. Ada tak perasan, ada macam ada tengok tak? Ada orang share? Tak ada? Oh, tak ada. Ada dalam media sosial orang share, lelaki ni dalam umur dalam 30-an kot, dia balik daripada luar, dia jalan-jalan nampak ayah tengah duduk macam ni dengan cucu tu. Sini ada sepak, sepak. Balik ayah tu. Okey. Apa komen kita yang pertama? Wajar. Betul? Tapi kan sebelum ayat kurang ajar tu, dia ada satu ayat lagi sebenarnya. Siapa ajar anak kurang ajar tu? Budak tu, dia tu bukan tiba-tiba sepak ayah dia. Mesti, bukan saya nak pertahankan dia, memang kurang ajar tu kurang ajar lah, tapi bukan tindakan pertama dia. Mesti dia dah biasa buat tu. Dilayan, dimanja daripada kecil, tahap apa dia bagi, semua dia bagi. Memang betul, dalam kes tu budak tu ditangkap, dia tu ditangkap. Dalam kes tu dia bawah pengaruh dadah, betul. Tapi apa silap dia? Silap dia mak ayah.
Jadi itu sebabnya, dan satu perkara lagi dalam anak-anak kita ni hari ni, kan, dan komitmen kita ni mendidik anak-anak kita ni, salah satu jangan kita lupakan adalah tentang adab dan akhlak. Tu jangan lupa. Itu sebab kalau kita tengok kan, mewujudkan sekolah yang selamat, ceria dan kondusif, melahirkan murid-murid berdisiplin, sehat dan bersahsiah mulia. Sahsiah mulia. Nampak? Memperkasakan kepimpinan pengawas ketua kelas dan penolong ketua kelas. Maknanya cari budak yang baik, budak yang elok jadi pengawas. Meningkatkan peratus kehadiran murid. Apa sah? Kenapa tu jadi matlamat? Sebab maknanya peratusan ketidakhadiran tu berlaku, kan? PDPR lagi lah. Assalamualaikum, ke kelas, siapa yang datang hari ni? Krik-krik. Kelas, cikgu tengah semangat ni. Lepas tu tanya, Saiful, ada ke nama Saiful budak? Adik, Saif, mana tahu? Danish, Zakwan, kenapa tak on kamera? Dah habis data cikgu. Bukan habis data, tutup kamera, main game. Tu kadang cerita tu cerita apa? Cerita adab dan akhlak. Anak-anak memang kita kena pastikan mereka mendapat ilmu, pengetahuan yang secukupnya, kan? Komitmen kita. Seterusnya apa? Fokus anak-anak kita jangan lari. Jangan anak-anak kita sibuk buat benda-benda lain, yang terlampau banyak buat benda lain. Ada orang tanya saya semalam, malam tadi lah, ada ceramah online malam tadi. Ada satu sekolah, dia kata, Ustaz, macam mana nak membahagikan? Satu soalan. Saya ni sibuk dengan main, saya suka sangat main game. Macam mana nak bahagikan antara belajar dengan main game? Dia tanya soalan. Saya kata, main game tak layak nak dibahagi-bahagikan dengan belajar. Dengar adik-adik, main game tak layak nak dibahagi-bahagikan dengan belajar. Main game ni, bila kita belajar penat, relax jap lah, baru kita sekadar tengok tu bukan niat pun. Tak apalah, main game sekejap, dah nak belajar. Itu patutnya. Bukannya ada masa, kena main game ni dalam setengah, 6 jam belajar, 6 jam main game. Tak, dia tak layak pun nak dibahagikan dengan ilmu. Faham? Bergaduh, kau boleh marah mak kau sebab tak dapat password wifi, tak dapat password handphone. Itu bukan cara dia. Belajar dulu, belajar rajin-rajin. Sebab apa? Sekarang saya dah kerja, dah habis belajar, sepanjang perjalanan daripada Seremban sampai sini pun saya boleh main game. Tak ada hal, tak ada siapa nak marah. Dah ada kerja, dah ada kereta, dah ada motor, dah ada rumah, dah ada isteri, dah ada anak. Main lagi game sampai muntah main. Tapi tak main pun, kan? Tapi nak bagi tahu ada masanya untuk itu. Tapi jangan waktu belajar ni sibuk nak bagi-bahagikan. Tak ada, tak timbul pun soal. Fokus pada belajar. Ini fokus pada game. Tak makan pun tak apa, betul tak? Mak ni cakap betul tak? Dia main game tak makan pun tak apa. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali lah, kan? Jadi pak kiai dah dia, sebab menghafal dengan tiap-tiap step game dia tu. Itulah masalah dia. So pastikan anak-anak kita fokus. Kemudian yang keempatnya, disiplin kena ada. Bangun pagi awal, kesian bang anak kita, dia tengah sedap tidur, biarlah kejap lagi baru kejutkan. Tak, kena kejutkan di awal. Saya dulu masa kecil, kan, umur apa, masuk je darjah 5, darjah 6 tu, kan, pukul 4.30 dah kena kejut bangun. Tuan-tuan mak gentil ke karipap, klim ke karipap panggil, gentil lah. Penceramah yang paling lawa sekali gentil ke karipap Samsul Rebat lah. Orang perempuan pun belum tentu boleh lawan saya. Tanya siapa yang tak pandai gentil ke karipap, cakap
Kau setakat main lekat-lekat cakap sama-sama. Samsul Rebab memang ente kau kalipak satu. Ada sekali tu isteri saya dia ambil apa yang tanah liat apa peledoh tu, dia ambil kan, dia cubalah ambil, dia nak buat macam kuih karipap macam ni kan. Mai sini saya kata, saya buat nipis, halus, cantik. Macam mana buat tu dia. Tapi dulu waktu pukul 4.30 bangun kena kuih karipap, kuih donat tu kena golek-golekkan dekat pasir tu, kena dekat dengan kipas tu sebab nak bagi sejuk kan, kalau tidak tak melekat gula caster tu. Tutak. Lepas tu kuih lopeh tu bulat-bulat kan, tu biji telap daun pisang, bungkus nasi lemak. Tu saya buat dah. Nampak Samsul Rebab ni kan, tapi sebenarnya kampung. Dan masa tu tak apa saya cakap dengan saya cakap dengan diri saya, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni, saya kata. Kawan-kawan lain semua tidur lagi ni. Dia orang bangun pukul berapa? 6.30 agaknya baru nak bangun. Lepas tu dia tunggu bas sekolah, dia pergi sekolah ataupun ayah dia hantar. Kejap kita dah bangun ni awal ni. Lepas tu hantar naik basikal, kena hantar nasi lemak tu kat kedai mamak kat depan simpang kampung tu kan, kedai burn, orang panggil kedai burn, kedai Cik Abu Bakar nama dia. Bakar tu bahasa Inggeris dia burn, panggil kedai burn. Naik basikal kena hantar kat situ. Setiap hari hantar dulang tu, letak pap, ambil dulang yang semalam. Ni semalam 4 tak habis, yang semalam punya pap. Jadi dia pun catat. Setiap hari Sabtu Ahad mak saya kalau pergi, saya pergi ambil tu, kalau Sabtu Ahad ambil, siap dah duit seminggu berapa dapat. Macam tu dulu. Kadang-kadang naik basikal tu terlajak daripada sampai ke simpang utama jalan tu. Sebab terlajak dia ngantuknya lepas kedai burn tu. Macam tu, teringat. Ya. Rasalah tu sebabnya Saidina Umar ajar kalau kita didik anak kita ni 3 peringkat. Pertama 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. 7 tahun kedua layan anak seperti hamba. Mula bagi dia kerja. Yang perempuan ajar dia racik bawang, ajar dia kopek bawang macam mana. Ni aku jantan pun buat macam mana. Apa kaitan orang budak lelaki kena kopek bawang ni kan? Lepas tu mengamuk orang pada pendah, kenapa buat kerja ni dulu. Tapi akhirnya bila dah kita besar sikit baru kita terfikir, patut mak aku bagi disiplin benda-benda macam ni. Rupa-rupanya mak nak jadikan kita ni orang. Baru tahu hanya orang susah tahu nikmat senang. Dan orang yang senang je yang tahu betapa azabnya susah. Jadi kita tak nak, bila kita dah biasa susah, kalau susah sikit-sikit tu tak ada apa kan. Cikgu-cikgu kan dah biasa mengajar dekat sekolah ni, mengajar pakai kipas saja okey je. Dekat KL tu dah biasa pakai aircon kan, ada lain kan. Jadi biar kita belajar susah. Dulu mana ada ceramah motivasi macam ni? Ada ke motivasi ibu bapa dulu? Mana ada. Pengajar Umi kan tak ada dulu. Tak ada. Motivasi pun orang tak pernah dengar perkataan tu dulu. Tiba-tiba waktu Dr. Fadilah Kamsah keluar cermin diri kan, terbalik gambar cermin tu, baru oh motivasi. Keluarlah macam-macam nama, Dr. Hasan Ali, keluarlah macam-macam nama lah keluar tentang motivasi ni kan. Dulu motivasi dia satu je, mak kita, kalau kau nak jadi orang kau belajar, tu je. Kalau kau nak jadi orang kau belajar, itulah kata-kata motivasi daripada seorang ibu. Kau nak jadi orang kau belajar. Kita pun tertanya balik, aku ni bukan orang ke kan? Rupanya maksud orang ni sejajar dengan apa Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Itu dia sebenarnya. Dan memang pentinglah ilmu pengetahuan. Bak kata orang, cantik tolok pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Tak tu, sikit pun jadi terang. Nak bagi tahu pentingnya ilmu. Dan pada anak-anak murid semua, adik-adik,
Jangan lawan cakap cikgu dengan nasihat cikgu. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Selagi hidup, pegang pesan cikgu. Selagi hidup, pegang pesan dan nasihat cikgu. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Macam hari ni saya share point, saya beritahu jangan tu, jangan ni, ambil lah. Terpulang, kita tak nak ambil pun terpulang kat kita, terpulang. Tapi mana yang boleh ambil, kita ambil. Mana yang cikgu kita pesan tu, ambil. Kita ambil lah. Ambil, mudah-mudahan jadi pedoman hidup kita ni, untuk bantu hidup kita. Hari ni dapat ilmu mungkin tak banyak lah. Samsul debat ceramah mungkin dalam sejam macam tu kan. Tapi walaupun sikit, yang penting kita amal dan kita sebar panjangkan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Walaupun sikit, sama-sama kita kembang, kita sebar panjangkan, insya-Allah. Hari ni pula datang mood berpantun sedap pula kan. Cikgu pun tak pernah ingat pantun. Bagi pantun yang bagus-bagus kan. Tu belum cerita lagi pantun yang biasa cikgu baru pun biasa dengar ni. Berburu ke padang datar. Pernah dengar kan pantun tu? Berburu ke padang datar, dapat rusa berbalang kaki. Kalau tak faham dapat. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Faham tak maksud dia tu? Mana ada orang berburu ke padang? Padang datar pula tu. Takkan kau tak nampak apa binatang yang ada atas padang tu? Sampai sibuk nak berburu ke atas padang tu? Tu makna tanda orang pemalas. Orang berburu ke hutan, susah sikit lah. Berluka, semak, hutan, pokok, bukau semua macam mana nak kena rentas kan. Tapi dia kata berburu ke padang datar, dapat. Dia kata dapat rusa berbelang kaki. Nak menyedapkan hati sendiri, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Itu apa dia? Belalang. Kuda bolang mana datang? Kuda bolang kat padang, butuh tak nampak. Belalang tak? Dapat rusa berbelang kaki, sebenarnya belalang itu yang ada kat padang tu. Maksud pantun tu, tengok cikgu pun tak, cikgu bahasa Melayu pun tak pernah kaji pantun tu. Ni aku bagi tahu. Maksud pantun tu pula, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, tak belajar betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya nak kata bunga macam tak ya, kuncup ni pula. Nak kata bawang, bunga. Jadi mana kata, jadi nak kata orang, tak orang. Contoh dia belajar, main-main, dapat rizak ngam-ngam, kerja kilang, kerja biasa. Dia dulu tak belajar, ke dulu belajar, habis tu rizak dia suam-suam je. Itu masalah dia. Belajar betul-betul biar bermaruah hidup kita ni. Faham? Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Barulah ada maruah. Mati kena baham harimau steady lah. Kau nak gigit anjing melumpur mati bondo kan. Makna biar dia orang kata bermaruah lah hidup. Dah berusaha manjadda wajada, kata pepatah Arab. Barang siapa berusaha dia tentu berjaya. Mesti berjaya, kena usaha. Ya? Dan satu lagi tentang adab, saya beritahu tadi. Terapkan nilai adab pada anak-anak kita. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Adik-adik nampak cikgu, Assalamualaikum cikgu, cikgu saya depan lalu Allah baiknya budak ni. Walaupun dia terpaksa. Kena aja. Lalu tunduk depan orang tua tu, macam mana jalan? Tak tunduk. Ajar anak kita. Orang tua-tua dulu kan, kalau bagi tetamu yang datang kan, mana boleh bagi cawan macam ni kan? Dia mesti yang cawan berlapik tu. Orang dulu-dulu lah.
kan, siap dengan cawan berlapik. Ni sibuk cawan IKEA yang beli kat pasar Temeluk. Aku tengok ada sudut jual barang IKEA tu, terkejut aku tengok kat pasar Temeluk tu, kan, pasar pagi tu. Hari Sabtu. Saya tak boleh betul pergi pasar Temeluk tu, parah betul. Saya pakai jeans, pakai t-shirt, pakai cap, seorang perasan dia berlari, Samsul debat datang, semua kedai dia beritahu ni. Aduh, hai, habis semua kedai bergambar, kan? Tapi memang ya, kan? Bagi cawan memang berlapik yang beralas ni. Bagi orang tu duduk kepantangan dia, betul tak? Tanya macam makcik ni, betul tak? Mana lemparnya, mana adabnya, betul? Macam susah sangat, memang susah pun dulu, tapi nak tunjukkan biar susah tu, tapi jangan tunjukkan bab adab kita tu tak ada. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Adab dan akhlak penting. Ya, cikgu pun nak pilih budak-budak nak jadi pengawal pun tengok dia ni macam mana, cakap dia macam mana, dia okey ke, disiplin dia macam mana, dia budi bahasa okey tak, semua tanya. Tu sebab tadi kan tengok, punyalah budi bahasa, menyambut saya tu macam mana tadi, oh ya, berbaris kat depan, naik kereta besar pula hari ni, lain macam menteri datang ada. Penuh mai kat luar pun tunggu dah. Takut salah masuk sekolah. Takut masuk sekolah menengah kot. Jangan. Macam itulah. Adab. Nak ikutkan pangkat tinggi. Guru besar kelas Temim pun ada. Cikgu Baharum kan. Tapi adab tunggu. Boleh je nak tunggu kat sini. Nanti kan dah ada kan bawa lah dia masuk. Oh cik kan boleh je. Tapi adab. Nampak tak? Saya pula tanya dulu, kita nak buat apa dulu ni, kita apa? Lepas tu tanya saya, Ustaz kita nak minum dulu. Tak, kita ceramah tu, kesian orang nak tunggu, kan? Saya memang pagi tadi berhenti, saya gerak dari pukul 5.30, berhenti sekejap untuk solat subuh tu je sekali berhenti, kan? Tapi saya tidur lah, yang asisten saya lah bawa, kan? Lu jaga kat mana dah itu kan. Lepas tu Cikgu Kamal tanya, Cikgu Kamal yang jadi antara program, dia tanya, mana dah weh, risau dah ustaz ni, suruh zikir satu kali lah, insyaAllah sampailah tu, kan? Tak ada kan, sakit perut dah dia orang kata, jadi ke tidak ni, mak bapak dah resah gelisah dah. Tadi saya dengar 10,000 orang datang banyak ni je, sebab tak sabar nunggu, dia kata. Kan? Tapi semua tu cerita tentang budi bahasa, adab. Kita sebenarnya ada krisis adab dalam Malaysia sekarang ni, tengah ada krisis adab. Yang dekat parlimen ni, bukan kita cerita politik lah kan, tapi dalam parlimen tu, yang menjerit-jerit orang ni cakap macam ni, kan adab tu, cerita adab. Jiran sebelah-sebelah dah tak baik macam dulu, adab berjiran. Di Putrajaya tu, bayangkan rumah sebelah-sebelah pun, apartmen, dah 7 hari mati baru tahu, dah bau busuk baru tahu. Apa masalah? Orang dulu tak sidai kain sehari pun risau. Apa hal dia tak sidai kain ni? Kau pergi tengok apa hal? Tak sihat ke apa? Rupanya ya demam. Yang sebelah ni pun tak sidai kain, pergi tengok. Rupanya nampak TV baru tu tak sidai kain hari tu. Dulu macam tu. Kan dulu macam tu. Sekarang aduh, itu sebab Samsul dia buat beli situ, sebab dia pun orang kampung. Dia tahu orang kampung dulu macam mana. Sekarang buat hal sendiri je. Itu yang kita tak nak. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk ialah baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Itu dia. Ada adab, ada kesopanan, insya-Allah. Jadi nasihat saya, dengar apa saya nasihat ni. Jangan didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita tentang nak jadi kaya. Tapi terapkan anak-anak kita ni tentang nilai bahagia. Kerana satu hari nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kau belajar rajin-rajin kalau nak jadi kaya. Jangan sekali-kali ajar anak macam tu. Belajar untuk jadi manusia. Belajar supaya boleh bagi manfaat kat orang. Belajar supaya boleh balas jasa cikgu. Saya bukan nak cakap apalah, saya adalah antara orang yang, mungkin ada orang lain juga macam tu, saya akan cari balik cikgu-cikgu saya.
Dalam perjalanan saya telefon cikgu saya. Saya telefon bekas pensyarah saya, tanya khabar. Bayangan ada satu cikgu saya tu, Cikgu Fatimah nama dia. Dia mengajar saya waktu saya darjah 2, darjah 3. Dia mengajar saya sampai darjah 6, Cikgu Fatimah. Bila saya jumpa dia baru tahun lepas, dah macam nenek betul dah. Dia pun dah tak ingat saya siapa. Dan alhamdulillah dia sedih, dia tak sangka. Dia sehari-hari tengok Samsul Ubat. Dia tak tahu tu anak murid dia. Menangis dia. Dan baru semalam dia hantar kad jemputan cucu dia kahwin. Saya telefon dia. Saya pergi, saya cari, saya dengar Cikgu Fatimah di situ, saya pergi. Bila kawan-kawan cakap Cikgu Fatimah ada kat situ je ke, saya pergi tengok. Ada seorang Cikgu Nuraini Amran nama dia, nama sebenar. Biasa bukan nama sebenar kan, nama sebenar. Dia mengajar saya matematik sekejap je. Tapi saya rapat dengan dia, dia gemar, saya ni gemar-gemar bergurau. Tapi dia ingat saya. Waktu tu dia mengajar, dia cikgu maktab, cikgu pelatih datang kan, dengan siap dengan whiteboard putih dia, dengan pembaris panjang dia. Ini what is this? Ini apa? Cikgu biasalah kalau maktab, bajet-bajet gajin kan. Bila dah jadi cikgu tetap, dah lain nak perangainya, meniaga je kat bilik guru, bukan kat sini lah, tempat lain lah, tempat lain, cikgu lain lah kan. Lepas tu dia sekejap je, dan saya ingat dalam 5-6 bulan kot. Lepas tu dia luar. Saya dapat tahu, saya teringat kat dia, saya cari, saya tanya kawan-kawan, dan dia tak tahulah orang ni cakap. Lepas tu yang seorang tu beritahu, tak silap aku dulu dia kat sini, kau cari dekat Facebook dia ada. Saya cek, saya nampak, yes, tu dah dia. Saya pun cari, dapat kontak dia. Rupanya dia dah tak jadi cikgu. Kerjaya dia yang terakhir, baru je bulan 8 tahun lepas, bulan 9 tahun lepas, dia bersara daripada kerjaya dia. Dia menjadi pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Bayangkan, daripada cikgu matematik darjah 3 tu, dia pelatih tu, kemudian dia naik, dia sambung belajar lagi, sekarang dia jadi lecturer, English lecturer. Saya kontak, "Ilah Syamsul," dia kata, "Saya ingat you yang kurus ini no, dulu cakap kan. Tapi diingatlah yang di kalangan ramai-ramai itu memang saya tinggi lah, kita ingat yang tu kan." Jadi bila ingat kat cikgu ni, sebenarnya satu benda lah yang saya ingat kan. Saya kata mudah-mudahan lah, saya doakan, janganlah kita lupa pada guru kita. Cikgu ni sentiasa doakan yang baik-baik. Dululah cikgu dulu, cikgu ini saya tak tahu. Saya harap macam tu jugalah. Cikgu hari ni kadang-kadang ada satu tahap tu kan, saya selalu nasihat kepada cikgu, saya pesan pada cikgu-cikgu, jangan pandang rendah karier cikgu. Kadang-kadang bila tanya, awak kerja apa? Cikgu je tu di ujung. Cikgu je, cikgu sekolah rendah je. Kenapa? Cikgu sekolah rendah yang paling hebat sekali. Kenapa? Benda yang paling susah, yang mentah-mentah semua entah ke sini. Yang perangai, yang macam ni, yang tantrum ni, yang darjah 1 yang boleh golek bawah meja semua ada. Bukan semua cikgu sekolah menengah tu yang dah elok-elok semua sampai kat dia. Okey, dengan kelas saya tak nak ada yang lawan cakap saya. Bolehlah cakap macam tu kau sekolah menengah. Sekolah rendah darjah 1 boleh. Jangan sampai lawan cakap saya. Memang budak tu dah panjat sana, dah panjat sini dah. Tu sebab Dr. Usman Awang kata, engineer, lawyer, doktor, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Nombor 1, budak tu kena nombor 1, 2, 1 campur 1, 2, 2 campur 2, 4, 2 kali 5, 6, 8 kali 6, 48. Dia belajar kat sekolah rendah. Sebelum dia boleh buat algebra tu, sebelum dia boleh buat semua pasal formulasi, pasal rumus, apa semua rumus algebra tu semua, dia kena belajar pada sekolah rendah dulu. Jadi macam mana cikgu je. Jangan. Semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Kita dah dalam kubur, cikgu. Nak beritahu cikgu, cikgu dah dalam kubur, mati dah ni. Tapi dengan syarat, ada satu syarat kena ada, yang mana lepas tu anak-anak kita ni
Belajar kerja, dia masih pakai matematik yang kita ajar dulu. Mengalir pahala. Kenapa kita pandang rendah pada karier itu? Ni nak bagi semangat kat cikgu ni. Saya pun pernah jadi cikgu. Saya pernah jadi sekolah cikgu dekat sekolah rendah jenis kebangsaan Cina Pei Hua. Saya pernah jadi sekolah menengah cikgu sekolah menengah Bukit Mewah. Saya jadi guru sejarah dan pendidikan seni saya pernah. Saya jadi cikgu bahasa Melayu pernah. Tapi saya ambil keputusan, cukup, aku tak boleh jadi cikgu, mati budak ni sekarang. Sebab saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu. Itu sebab hebat karier cikgu. Jangan pandang rendah. Ni pesan saya. Macam perutusan hari guru pula. Jadi apa-apa pun yang penting sekali. Tu saya pesan tadi. Ingat, jangan kita hanya nak ajar anak kita jadi kaya. Ajar anak kita tentang bahagia. Ajar anak kita bagaimana untuk menyumbang khidmat pada orang. Kalau ikutkan, jarang-jarang lah kan, kalau dengar kan, anak-anak ni kan, jadi jahat tiba-tiba, tak ada, jarang. Sebenarnya mesti ada sebab. Itu sebab kena didik anak ni daripada awal, terapkan dengan nilai akhlak. Saya nak bawa satu cerita yang mungkin cikgu dan anak-anak murid dan mungkin semua guru-guru dan juga mak ayah boleh ambil cerita ni. Tak akhir lah nak beritahu. Ada seorang lelaki bawa anak dia jumpa Saidina Umar. Wahai Umar, kau tolong nasihat anak aku ni derhaka, dia kata. Saidina Umar pun nasihatkan dia, nasihat tuntang. Kemudian budak tu bersuara, adakah semua keadaan anak saja derhaka pada ayah dia? Ada tak keadaan ayah tu derhaka pada anak dia? Soalan tu ditanya pada Saidina Umar. Saidina Umar kata ada. Ada 3 keadaan yang mana seorang ayah dianggap derhaka. Pertama, kegagalan seorang ayah memberi nama yang baik-baik kepada anak dia. Mana nak bagi nama anak tu, proses awal tu, didikan anak tu, bagi nama pun kena bagi nama yang baik-baik. Jangan letak nama yang bukan-bukan. Combine nama kita, kata. Nama abang, nama sayang, kita combine. Yahya Mahani, Yamaha budak tu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Nama Jepun letak. Letak nama yang baik-baik, letak nama Nabi dan sebagainya. Maka kata budak tu, kalau macam tu ayah aku derhaka sebab dia letak nama yang tak baik untuk aku ni. Sebab nama aku ni nama Arab, bila terjemah bahasa Melayu tu apa? Kumbang hitam. Orang ngejek aku. Berdosa ayah, dia derhaka. Kedua, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik untuk anak-anak tu. Maknanya suami kena didik isteri dan ibu tu boleh didik anak-anak. Kalau macam tu ayah aku derhaka, aku pun tak tahu sampai sekarang mak aku siapa. Dia biarkan aja aku ni tidak dididik oleh seorang ibu. Dan begitu juga yang ketiga, kegagalan untuk mendidik anak-anak dengan Al-Quran. Sebab pada ketika zaman Nabi, didikan yang hanya pada ketika itu yang ada adalah didikan Al-Quran. Tapi hari ni maknanya, kalau biar anak tak pergi sekolah, mak ayah tu dua-dua derhaka. Punyalah dah terbalik dunia ni. Guru besar dengan yang dipetua PIBG, dengan ada seorang polis pula tu, dengan cikgu disiplin, dengan ustaz, pergi ziarah budak yang dah seminggu tak datang sekolah sebab pemalas, mati melantun bodohnya, tak nak datang. Geram nak aku cakap tu, datanglah sekolah ya. Jangan tak datang sekolah pun. Hajah Amir Kalsum punya baik ni, jangan tak datang sebab ilmu ni pelita hidup. Macam tu punyalah nak suruh orang datang sekolah. Orang dulu kalau tak nak datang sekolah, lantak kau lah. Kau nak jadi apa jadilah, betul tak? Siapa tak nak pergi sekolah? Angkat-angkat budak-budak. Cakap dah sekarang, senang, kita putuskan, tak payah datang lagi dah. Jadi tu dia kan, betul sekarang ni kan, betul tak kan? Kita lah kena pergi tengok budak tu kenapa tak datang, apa sal tak datang. Yang best tu ada siap WhatsApp tu. Minta maaf cikgu, anak saya tak dapat datang, dia tak sihat, mungkin dia tak boleh datang 2 hari. Okeylah, semoga cepat sembuh. Cikgu ni baik, cikgu ustazah baiklah. Yalah, semoga cepat sembuh, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya.
2 hari tak datang. Rupanya budak tu yang WhatsApp sendiri, bukannya mak bapaknya tu. Betul ke tak? Berlaku ke tak? Berlaku. Zaman-zaman PDPR ni, mak dia tidur, dia ambil WhatsApp tu. Dia tak dapat hadir ni, dia tak sihat. Jangan macam tu. Jadi itu semua persoalan tentang adab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sajalah yang boleh saya kongsikan dalam masa ni. Saya faham lepas ni macam-macam lah kan. Saya pun ada satu tempat lagi saya nak pergi lepas ni kan. Apa-apa pun kita cubalah buatkan yang terbaik. Usaha manjadda wajada, saya kata tadi kan. Kalau harap tu kata siapa berusaha pasti berjaya. Anak-anak ni, kita sebagai mak ayah tentu tahu Swiss anak kita mana nak sentuh, mana nak perbetulkan, macam mana nak tegur anak kita, kita lebih tahu ya? Jadi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja pada saya.